إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Yang bermaksud telah hampir datangnya kiamat, tetapi manusia dalam kelalaian tidak menghiraukan persiapan baginya. Al-Anbiya ayat 1 surah 21. Al-Anbiya ayat pertama surah 21. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dihormati dan kuasa pengurusan pengajian Wasilah dan dihormati yang dikasihi kehadiran pada pagi ini, walaupun khabar tak ramai, tapi kita mungkin lebih maklumlah, mungkin hari ini hari orang beraya ini, raya untuk pilihan raya, jadi mungkin ada faktor bercuti, faktor ke tempat penambahan calon, mengenai calon-calon berkaitan, wallahualam. Tapi apapun keadaannya, saya pertama sekali mohon kemaafan kerana tak selewatkan, mungkin itu faktor juga tu. Lewat setengah jam seperti biasa, pukul 10 pada pagi nak mula, kerana berada di pentas TV3 dan sekarang pun masih berada di surau TV3, mengambil ruang di surau untuk buat live. Tak sempat nak balik ke rumah pagi tadi, selepas selesai live tadi. Jadi Alhamdulillah, pertama-tama saya mengalu-alukan yang hadir pada pagi ini tidak ramai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati, memberkati dan sentiasa memudahkan urusan-urusan ilmu dan amal kita, terutamanya dalam kerang kita untuk membina kefahaman tentang iman, membina kefahaman tentang ilmu, membina keyakinan tentang hari akhirat, membina ketakwaan terhadap hari pembalasan dan sebagainya, merupakan satu perjalanan yang bukan kecil makna kepada kita. Dan selama-lamanya lah saya ungkapkan balik apa yang pernah sebut sebelum ini. Bicara hari akhirat, bicara hati. Bicara hari akhirat, bicara jiwa. Bicara hari kiamat, bicara keimanan. Bicara hari akhirat, bicara taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia prospek akhirat ini memang dekat dengan jiwa, dengan hati, dengan kehidupan beragama. Betullah kita tidak pernah merasa rugi bila berbicara tentang isu akhirat. Kita bicara hadis tentang kiamat, kita bicara hadis tentang hari mahsyar, hari pembalasan. Kerana semua ini akan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan timbul dalam hati kita keyakinan, kemantapan jiwa dan hati nurani kita. Hati yang sakit boleh sembuh, hati yang mati boleh hidup semula, hati berkarat boleh diampunkan dosa, kesalahan. Ini kenyataan. Sebab itu saya sebut ini bukan apa, sebab ini satu di antara perkataan besar dalam kita nak mencari titik-titik yang boleh membawa kepada kehidupan sejahtera dunia akhirat kita, insya-Allah. Dan amat mengecewakanlah kalau kita tak nak bincang tentang akhirat, kita anggap benda akhirat benda yang biasa-biasa, tak perlu nak didiskusikan. Kecewa sebenarnya. Lepas tu saya mukadimah tadi ayat Al-Anbiya. Allah sebut dalam ayat itu, iqtaraba lin-nasi hisabuhum.
wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat benar hari untuk manusia dihitung Allah. Dekat sangat dah kita hari untuk Allah hitung amal kita. Itu hari kematian. Tidak petang, nanti pagi ni, tak petang, mungkin besok. Dah dekat sangat hari kematian kita. Tapi kata Allah, wa hum fi ghaflatin, ramai kalangan kamu yang masih lalai. Mu'ridun, bahkan tak percaya. Tolak hari akhirat. Ini masalah kita. Al-Anbiya ayat pertama lagi. Allah sebut begitulah. Hakikat kita dengan kiamat ini mesti kita kena letak sebagai perkara utama dalam kehidupan beragama. Biar kita, orang kata apa dalam bahasa mudahnya, seronok dan cinta kepada bicara akhirat ini. Sekalipun kita rasa susah, kita nak faham ataupun terlalu susah kita nak terima. Tapi itu hakikatnya, bukan tak terima lah. Hakikat itulah dia. Sebab hati kita boleh menjinak, menjadi mulia dan lebih baik hati kita kalau kita bicara tentang hal macam ni. Kalau tidak, kita masuk golongan tadilah. Kata Allah Azza wa Jalla, iqtaraba linnasi hisabu, dah hampir sangat dekat kiamat, wa hum fi ghaflah, tapi kamu masih lalai dan leka. Kerana dunia, kerana harta, kerana pangkat, kerana makan minum, kerana kemewahan, kita lalai. Ini kita tak nak berlaku kepada kita. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah hari akhirat terbongkar segala dosa. Itu tajuk kita. 104, page 104 daripada kitab saya ini, iaitulah hari akhirat terbongkar segala dosa. Allahu Akbar. Jadi hari akhirat hari Allah buka segala pekong-pekong kita lah, baik ataupun buruk. Sebab itulah ada orang kata hari akhirat ini mahkamah besar Allah Azza wa Jalla. Hari akhirat mahkamah besar Tuhan. Kenapa? Sebab pada hari itu akan dibuka segala pintu-pintu kebaikan kita buat, akan didedahkan segala pintu keburukan kita buat. Baik buruk akan Allah dedahkan pada hari mahsyar di akhirat. Terbongkar segala dosa. Itu kalau dosa lah. Kalau baik, baiklah. Baik. Maka tajuk kita ialah hari akhirat terbongkar segala dosa. Menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada kiamat nanti, semua makhluk termasuk jin, manusia dan haiwan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ketetapan dalam akidah kita. Bila sampai hari akhirat, tidak ada yang tidak akan dikumpulkan. Termasuk binatang-binatang ternakan. Ya. Apalagi manusia, lebih aula lah. Dengan bukit, buka gunungan, Allah himpunkan semua sekali. Kenapa? Sebab dalam kehidupan beragama, kita kena faham. Ma siwallah wal makhluk. Lain daripada Allah, semua makhluk belaka. Lain daripada Allah, semua makhluk. Ma siwallah wal makhluk. Allah Al-Khaliq, ya. Al-Khaliq kekal abadi. Pencipta yang kekal abadi sampai tak ada kematian bagi Allah. Tapi selain daripada Allah, makhluk belaka. Bukit, bukau, gunung, ganang, daratan, lautan, manusia, haiwan, binatang, pokok-pokok. Semua makhluk belaka. Maksud semuanya dicipta oleh Allah SWT. Allah yang mencipta, Allah menjadikannya. Jadi hal ini, kata para ulama, menunjukkan kepada kita bahawa bila semua dijadikan Allah ciptakan, maka hakikatnya kita akan tunduk kepada dia. Allah berupaya untuk bangkitkan semula, untuk disiasat, ditanya daripada mahsyar. Apalagi kita manusia. Kalaulah seekor binatang Allah boleh bangkit, tanya sekian-sekian, kita lebih aula lagi lah. Sebab kita tak perlu nak bincang tentang hal binatang, hal alam cakrawala yang lain. Macam mana dia bangkit, tak payah bincang itu. Kita fokus kita sebenarnya. Macam mana kita untuk bangkit semula. Bagaimana Allah akan dedah rahsia keburukan kita. Bagaimana Allah akan beri nikmat syurga pada orang beriman. Bagaimana neraka bagi orang tak beriman. Itu kita kena fikir supaya kita merasa orang kata takut tu ada, bimbang tu ada dan yakin tu ada. Dalam bab ilmu akidah ni tuan-tuan, kena ada belaka, yakin, percaya dan bimbang ada. Kena ada bimbang, kena ada. Bimbang kalau Allah tak terima amal aku, bimbang kalau Allah tak terima ibadatku, bimbang kalau Allah tolak ibadatku. Itu bimbang. Tapi yakin ada. Allah terima, Allah takkan tolak, Allah kabulkan apa aku minta. Percaya Allah tidak akan zalimi hambanya. Ini kekuatan dalam bab akidah, kena ada kebimbangan, keyakinan, ketakutan dengan keyakinan, kena ada. Tak boleh kita hanya bersifat yakin saja. Tak takut, jangan. Ya, aku dah buat kebaikan, Allah terimalah, apa masalahnya, takkan tolak.
kena ada kembiangan. So dalam amal kita ada kurang mungkin, kekurangan dari sudut ikhlas, dari sudut keimanan kita kurang. Buat ibadat tapi ada kekurangan. Itu kita minta Allah terima tu. Kita takut kalau tak terima. Kena ada al-khawf, raja al-khawf ada. Jadi ini antara cabang utama lain dalam kita bicara tentang soal iman amal, ar-raja wal khawfu. Ar-raja mengharapkan dengan sebenar-benar, al-khawfu takut dengan sebenar-benarnya. Tapi takut di sini bukan maksud semakin jauh. Takut Allah semakin dekat dan rapat. Makin berjarak dekat dengan Allah. Itu takut dalam hukum agama, dalam hukum kehidupan beragama kita. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua. Tajuk saya pada pagi ini, seperti sebut tadi, hari akhirat terbongkar segala dosa. Maka menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan manusia termasuk jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan pada hari kiamat nanti di tempat yang satu, lokasi yang tidak membeza-bezakan kita, iaitulah lokasinya hari akhirat di padang mahsyar yang terbuka luas. Jadi bila bercakap tentang hari mahsyar ini, ya sikit je saya nak tengok sikit. Hari mahsyar ini jelas menunjuk kepada kita bagaimana ianya diperingatkan dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Sekejap. Ya. Allah sebut dengan jelas Al-Quranul Karim. Kalau kita ambil contoh daripada ayat Al-Quranul Karim, yang bukan dalam kitab kita, kita ambil di luar kitab kita sekarang, Allah sebut dalam ayat yang ke-49 hingga 50 surah Al-Waqi'ah. Ya, ayat ni kita tinggal sekejap, kita ambil ayat lain dulu. Ya. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49-50. Dua ayat. Ya. Al-Waqi'ah 49-50. Allah kata apa? Al-Waqi'ah. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan kepada Muhammad, sesungguhnya orang yang lama-lama dahulu, yang paling akhirkan umat manusia ini, semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang mereka tak diberitahu. Ini Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49-50. Al-Waqi'ah ayat 49-50, Allah kata apa? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Katakan Muhammad, semua yang lama-lama, Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad dan semua umat Muhammad sampai kiamat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan miqat yaum ma'lum, satu masa yang kamu tak tahu. Ya Allah tahu. Berapa lama tempoh kita bertemu Allah nanti, menghadap Allah. Lama, 2 jam, 1 jam, sehari suntuk, 2 hari suntuk, kita tak tahu. Tapi Allah beritahu. Cuma tinggal lagi kepada kita ialah, kalau sebuah akhirat ni, kita kena faham selama-lamanya, akhirat ini adalah tempat yang kita boleh jangka keadaannya, masanya, situasinya. Sebab akhirat, kalau ikut kepada hadis tersebut, Allah sebut Al-Quran, satu hari akhirat sama 1000 tahun dunia. 1000 tahun akhirat sama dengan satu hari dunia, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Cik nak fikir macam mana tu? Sehari akhirat sama 1000 tahun dunia. Tak payah kita bincang sampai lumat berapa hari duduk di akhirat. Satu hari di akhirat saja sama 1000 tahun dunia. Kalau kita pecahkan lagi, setengah hari akhirat sama 500 tahun dunia. Hanya kita duduk pada mahsyar setengah hari je. Separuh hari saja untuk bertemu Allah, seolah kita berdiri menghadap Allah untuk selama 500 tahun. Sebab satu hari sama 1000 tahun dunia, bermakna setengah hari, 12 jam, sama dengan 500 tahun dunia. Allahu Akbar. Kalau 6 jam sehari dunia, sama dengan 250 tahun dunia. 250 tahun dunia. Kalau hanya kita duduk di pada mahsyar, separuh hari saja. Bayangkan tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat ni. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak kata apalah. Bila saya baca ni, untuk diri saya juga, tuan-tuan ya. Subhanallahirrahmanirrahim. Kita duduk di pada mahsyar 6 jam saja, sama dengan
250 tahun dunia. Duduk 3 jam daripada masyar. 3 jam saja pada masyar sama dengan 125 tahun dunia. Kita umur tak sampai 100, tuan-tuan. 80 meninggal, 81 meninggal, 70 meninggal dah ramai. 65 dah meninggal ramai. Maknanya tak lama kita. Di pada masyar, kalau tu seorang tu berdiri 3 jam. 3 jam di menghadap Allah. Nampak Allah 3 jam diri. Tegak tanpa bercakap, tanpa bersuara, tanpa berehat. Hanya 3 jam saja pada masyar, dia seolah berdiri tegak di atas bumi selama 125 tahun. Larat tak larat kita? Larat tak larat, tuan-tuan? Tanya. Larat tak larat ni? Allahu Akbar. Ataupun kita ambil angka kecil lagi. 1 jam setengah akhirat sama 62,5 tahun. Hanya 1 jam setengah akhirat. 1 jam setengah aja. Ibarat masa pukul 7, 8:30. 8:30 sampai pukul 10 contohnya. 10, 10:30. Itu saja tempoh dunia. Tapi di akhirat nanti, 1 jam setengah ini sama dengan 62 tahun setengah. Tuan-tuan sekalian. 3 jam, 1 jam setengah di akhirat. 1 jam setengah di akhirat sama dengan 62 tahun setengah kita tegak di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak takut? Siapa yang tak bimbang? Siapa yang tak cemas, tuan-tuan? Saya pun pada pagi ini, usap dada lah. Saya baca belum saya cemas, tuan-tuan. Saya baca dulu daripada semalam tak baca. Saya dapati, ya Allah, ya Tuhanku. Susahnya hari akhirat nanti. Payahnya hari pembalasan di akhirat nanti. Ya Allah, banyak tekanan menanti aku di hari akhirat nanti. Jadi kalau kita tak cuba insaf, tuan-tuan sekalian, sampai Allah balun kita. Allah tarik keberkatan hidup kita. Kesenangan tak ada. Keselamatan tak ada capai. Kehidupan kita tak ke mana-mana. Itulah kita. Biarlah kita hidup secara berprinsip, secara beragama. Dengan akhlak yang mulia, dengan iman yang kental, dengan amal yang konsisten. Biar itulah menjadi matlamat kita punya kehidupan kita. Fikir-fikir renung. Aku amal banyak mana. Aku iman tak ke mana. Aku istighfar dengan tidak ada. Aku dengan solat macam mana. Aku dengan tahajud bangun ke tidak. Aku dengan solat subuh macam mana. Aku dengan ibadat macam mana. Jadi semua proses kita untuk kita memahami kepahian alam akhir nanti amat bergantung di atas amal solat kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab amal solat adalah merupakan pelindung. Amal solat kita adalah merupakan penyelamat kita di depan Allah Azza wa Jalla. Bukan kita ada siksa kubur. Ada, tetapi Allah ringankan beban azab. Allah ringankan bebanan kita semasa di atas dalam kubur nanti. Allah ringankan. Kalau kita ada agama, ada kekuatan iman. Kita bukan sebab-sebab dunia, tapi untuk Allah akhiratnya. Baik, tuan-tuan sekalian. Satu hal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Taha ayat 8, Allah kata apa kepada kita? Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khashi'atil qulubur lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Allahu akbar. Pada hari itu mereka menurut panggilan yang menyeru mereka dengan tidak dapat mengelak daripada memerutnya. Hari itu akan dipanggil kita. Yauma idzin yattabi'una ad-da'i la maraja lahu. Pada itu manusia akan dipanggil menghadap Allah tanpa sebarang perkara yang boleh membengkak manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, hari itu manusia keadaan datang ikut panggilan yang menyuruh mereka. Allah bangkitkan yang baik, yang dosa, yang bersalah, yang baik, yang beriman, tak beriman. Allah bangkitkan yang muslim kafir. Semuanya kata Allah. Yauma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lahu. Pada mereka menurut panggilan yang menyuruh kepada apa yang Allah akan panggil. Di sini ulama kata apa? Yattabi'una ad-da'i. Kita akan bangkit menurut amal masing-masing. Kalau orang tu bangkitkan amal yang salah, maka dia beruntung. Dia akan bahagia. Jika ada bangkit berkaitan dosa je banyak,
dia akan celaka dan kecewa atas amal kita masing-masing. Kerana pemandu daripada masyarakat amalan kita bukan orang lain dah. Bukan anak pandu ayahnya, bukan isteri pandu suami pada masyarakat, tidak ada. Bukan adik pandu kakaknya, tak ada pada masyarakat. Masing-masing berlepas diri. Maka pemandu kita itu apa dia? Iman dan amal kita. Banyak mana amal kita buat, itulah pemandu setia kita. Penyelamat kita pun daripada masyarakat nanti. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, dia kata apa? Dia kata bila Allah bangkitkan manusia pada masa nanti, makna pada masa itu manusia mau tak mau kena bangkit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebangkitan manusia yang lebih percaya kerana iman mereka bawa. Mereka bangkit dengan iman. Soal segar bugar iman mereka. Itu orang menguntungkan diri mereka kepada Allah. Untung. Sebenarnya orang yang bangkit dengan dosa maksiat, kecil manusia buat, Allah bangkit dengan dosanya, lalu dia tidak akan dapat kebaikan tapi kehinaan. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya sebut ni tuan-tuan, bukan apa ni. Sebab kita nak cari dalam satu jalan yang boleh bawa kita ke pelorong hidup yang betul. Sebab itulah jalan kita amal soleh. Jalan kita jalan pahala. Jalan keiman, jalan taqwa. Selagi ia jalan taqwa je ke mana, buatlah. Tapi jalan-jalan kau nampak kesatan, kejahatan, kemaksiatan, hindarkanlah. Hindarkan sesegera mungkin. Jangan terbabit, jangan terlibat, dan kita jangan berancang. Tuan tahu ke tidak? Seorang hamba Allah yang hidupnya mengajak orang kepada kebaikan, kepada kejahatan. Ajak orang kepada kejahatan, keburukan, dosa, maksiat memanjang. Di hari akhir nanti, amalnya akan Allah bentukkan suasana yang menakutkan. Dia akan bercakap, inilah amal kamu dulu. Dan bentuk macam mana tahu, tapi amal cakap, akulah amal kamu yang jahat, yang buruk tadi. Ikut aku. Tuan-tuan sekalian. Ini semua ketentuan Allah SWT. Ada ketentuan hadis pun sebut. Tapi orang beriman, amalnya Allah bentukkan suasana kebaikan. Pimpin tangan ke syurga dengan penuh kenikmatan. Kita nak yang kedua, bukan yang ketiga. Yang bukan yang pertama tadi. Iaitu golongan yang beriman. Allah berikan rezeki bersama amal kita ke syurga Allah SWT. Baik. Dia panjang ayat tuan-tuan. Tak apalah. Ayat ni tafsir macam itulah. Wa khasyi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u lahum illa hamsa. Kata Allah Azza wa Jalla, dan dalam keadaan suaranya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebut nama Tuhan, fala tasma'u illa hamsa, dan mereka tidak dengar perkataan bisikan-bisikan yang lain. Tak ada. Mana amal kita nanti akan jadi amal yang penyelamat kita. Dia akan bawa kita ke syurga Allah. Amal ibu akan bawa kita ke neraka. Jadi situlah kata para ulama, pilihan kita hanyalah dengan amal-amal soleh. Tuan-tuan sekalian, soalan bonus kepada tuan-tuan. Apa hukum buat amal soleh? Apa hukum? Sunat? Wajib? Harus? Ma hukmu al-amal soleh? Apa hukum amal soleh? Kita jawab dengan hati penuh keikhlasan. Tanpa rasa cuai daripada kita. Tanpa rasa kita cuai dalam buat jawapan. Jawapan jelas. Tuan-tuan sekalian, saya ingat satu peristiwa. Ini dirakamkan dalam kitab Al-Imam Al-Shawkani, silap saya, baca lama ni, di mana diceritakan di hari akhirat nanti, bila kelompok manusia mula dibangkitkan Allah Azza wa Jalla, pada masa itulah ratapan, tangisan, air mata, dan betul hiruk-piruk akan kedengaran. Dan kata Imam Ash-Shawkani, terbitnya air mata yang tumpah dalam ketakutan, wujudnya kesakitan yang menakutkan daripada masyarakat dengan suara macam-macam. Kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah, amalnya mula bercakap. Amal buruk mula bercakap. Yang dulu amal tak bercakap. Walaupun seinci tak bercakap amal kita. Buruk ke baik tak boleh bercakap. Pada masa itu amal bercakap dah. Bila amal boleh bercakap,
situan badan dah mula bercelaru. Teriakan, tangisan, air mata jangan cakap akan tumpah. Mengadu kepada Allah akan kekecewaannya. Itu panjang cerita lah. Kata Imam Ash-Shawqani, seorang mukmin yang beriman, amalnya akan berubah menjadi ketenangan. Menenangkan dia. Tak susah di pada masyar. Dalam kata Allah angkat dia di pada masyar, amalnya datang padanya. Dan amal bercakap kepada Allah, wahai Tuhan, hamba muku seorang pemurah, seorang yang baik, seorang jaga solat, seorang yang jenis dermawan, suka bayar, suka buat kebaikan, bayar orang makan, contohnya itu al-masakin, bagi makan orang makan. Semua kebaikan. Hamba cakap, hai Tuhan, akulah amalnya. Tolong dia. Ini dua keadaan tuan-tuan. Kita akan hadapi sebenarnya. Kita akan hadapi. Itulah kita tidak pernah rugi kalau kita buat kebaikan untuk orang lain, untuk kita sendiri tak pernah rugi sama sekali. Pada orang, untuk setengah derma mungkin jadi. Kita bantu, tolong dia, support dia dengan duit ringgit. Kita beri dia harta sikit bantu dia berniaga contohnya. Dia sebagai tolong. Ini semua proses. Jadikan kita di hari akhirat akan terbongkar kebaikan dosa kita. Yang dosanya, dosalah. Yang baik dan baiknya. Baik. Allahu Akbar. Dia ayat-ayat macam ni yang kadang-kadang kita boleh tarik mata tuan-tuan. Mata tak tertahan sebenarnya. Kerana ayat Quran ini mukjizat besar kepada kita. Tapi kalau kita dapat baca, faham makna dan tengok perhati kepada sunan ceritanya dan mengambil pengajaran sebab itu, Masya Allah, hati mana yang sakit selama-lama tidak akan baik sampai masa. Hati mana yang berkeras, tidak, hati akan lembut semasa akan datang. Hati mana yang telah buta, insyaAllah, dia akan sembuh dengan amal ibadat pada Allah SWT. Jadi ini di antara prospek utama. Baik. Yang keduanya, tengok sebelah tu, Allah gambar lagi tentang bagaimana terbongkar segala dosa kita pada hari tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'malu salihan wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yadkhilul jannah hasanatin tajri min tahtil anhar khalidin fiha abadan, dzalikal fawzul azim." Ayatnya jelas. Allah beri kepada kita satu pengharapan, satu keyakinan untuk kita lihat bagaimana orang yang menghimpunkan pahala ini akan dapat rahmat Allah SWT. Allah beri nikmat daripada awal kematian sampai dia hidup kembali pada masyarakat. Kematiannya tidak mengecewakan. Dalam kubur lagi, cahayanya meluas serta memandang. Kuburnya seru memandang keadaan fizikalnya, cantik, hebat dalam suasana yang indah-indah. Bersama dia pula orang beriman. Berkumpul si beriman dalam keadaan seronok. Ini orang beriman di padang mahsyar, tuan-tuan. Belum syurga lagi ni. Mereka dah nampak kegembiraan mereka untuk bertemu Allah di padang mahsyar dengan berjaya baik. Jadi ayat ini kata Allah, ingatlah pada masa Allah menghimpunkan kepada hari perhimpunan untuk mengumpulkan balasan, itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah sesiapa yang beriman pada Allah serta mengerjakan amal soleh, insya Allah diampunkan dosanya, dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawah air bersungai. Saya tak baca detail, ambil rumus saja. Jadi ini jaminan. Bagi orang yang baik, berakhlak mulia, Allah akan kumpulkan dengan pahalanya semua sekali. Dalam keadaan syurga menanti, dan lebih utama, kata Allah, syurga itu dalam keadaan penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Khalid fiha. Tuan-tuan sekalian, satu hari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi kebun tamar yang dimiliki oleh seorang sahabat lain. Saya tengok namanya, tapi saya ingat Az-Zubair Al-Awwam di Madinah. Umar pergi masuk kebun tamar. Yang pada masa itu kebun tamar enak, dengan buah yang masak ranum, dengan cuaca daun, menghijau, dengan cuaca menarik. Umar duduk dan dia menjamah buah tamar sikit-sikit lama. Habislah buah biji. Kenyanglah, mudah bahasanya. Umar termenung, dia kata, alangkah indahnya kebun engkau, wahai Az-Zubair Al-Awwam. Aku berzubair. Indahnya buah yang aku makan ini, lazatnya makanan dalam kebun kamu, wahai Abdullah, wahai Az-Zubair Al-Awwam. Dipujinya Az-Zubair. Sebab buahnya basah, baik, buah tamar pun elok-elok dan cantik, dia makan pun kenyang kan. Sampai dia kata apa? Alangkah indah syurgamu, wahai Az-Zubair.
Dia sebut dia pun alangkah indah syurga buaya Abdullah Az-Zubair Al-Awwam. Saya bertukar tu sebab Abdullah anak dia, bapaknya ni. Az-Zubair Al-Awwam bapaknya. Iaitu suami kepada Aisyah radhiyallahu anha. Suami kepada Asma, kakak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipar Nabi lah. Alangkah indahnya syurgamu. Bila dengar macam itu oleh Abdullah Az-Zubair Al-Awwam, dia kata apa? Dia kata, ini bukan syurga. Sekali aku dapat nikmat macam-macam, ini bukan syurga. Syurga aku di alam sana nanti. Di alam sana syurga aku. Aku nak syurga di alam sana. Walaupun aku macam mana, aku nak syurga Allah Azza wa Jalla. Di sini bukan syurga lagi. Umar faham. Umar faham apa yang diungkapkan. Az-Zubair kata apa? Dia kata, wahai Az-Zubair, engkau sememangnya layak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Engkau merupakan seorang sahabat yang baik. Dipuji Az-Zubair. Az-Zubair Awam. Akhirnya apa yang berlaku ialah cerita Umar tadi. Dia seronok dah masuk ke kebun yang penuh dengan hiasan tanaman-tanaman. Sedangkan alam akhirat lebih utama lagi. Dengan nikmat pelbagai-bagai Allah sedia kepada orang yang beriman kepadanya. Sebab itu kita ada cerita-cerita untuk hidup dalam iman, mati dalam iman, dan hidup ilmu, mati ilmu. Itu harapan cerita kita semua, insyaAllah. Baik. Allahu Akbar. Ini kita pergi pada tajuk hari perhimpunan. Tadi mukadimah tentang terbongkar segala dosa. Dia dua lah. Cuma dalam kitab saya bawa dosa besar, dosa sebab dosa itu kadang-kadang mengancam kita. Yang baik itu kita buat, dosa mengancam kita. Termudah kita dengan dosa, terbuat kita dengan dosa-dosa Allah kata haram kita buat. Ini masalah kita. Lemahnya hati kita, lemahnya iman, lemahnya hati kita, lemah nurani kita. Kita terjebak dengan maksiat tanpa cuai. Ini kita paling takut sekali. Baik tuan-tuan dirahmati sekalian. Tengok pada tajuknya hari perhimpunan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari perhimpunan. Nah, ini ada ayat banyak ni. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contohnya, kita ambil daripada ayat surah Hud ayat 103. Hari perhimpunan ini saya mukadimahkan seawalnya dengan surah Hud ayat 103. Siapa ada Quran boleh buka surah Hud ayat 103. Allah kata apa? Zalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa zalika yaumun mashhudun. Iaitu surah Al-Waqi surah Hud ayat 103. Surah Hud 103 Allah kata apa? Itulah hari yaumun majmu'un lahun nas, pada maksud berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan adalah wa dzalika yaumun mashhud, itulah hari bersaksikan apa yang kita buat. Hari bersaksi amal kita, amal baik ada saksinya. Amal buruk ada saksi, amal jahat ada saksinya. Tak terlepas ya Allah pada hari itu. Kata Allah, itulah harinya. Pertamanya kamu akan dihimpunkan berdasarkan amal masing-masing. Surah Hud ayat 103. Tuan-tuan sekalian, nak kata apa lagi sebenarnya dalam hal ini? Patutlah kita punya dalam hidup, kalau ada jiwa yang sakit, hati yang sakit, jiwa dah mati, terbuat benda tak elok, tinggalkanlah punca-punca keburukan, kejahatan. Kita nak cari jalan-jalan kepada keamanan keimanan. So hari perhimpunan nanti, hari yang akan buat kita kesedihan ataupun kebahagiaan. Hari Al-Hasarah ataupun hari As-Sa'adah, kejayaan, kemenangan. Ini tuan-tuan keadaan kita ni. Saya nak sebut cara detail sebab masa tak cukup, tak mengizinkan. Saya akan tamatkan pukul 10.55, kita tamatkan pukul 11 lebih kurang. Tapi hakikatnya ialah kita kena usaha. Betullah ada satu bacaan doa yang perlu kita lakukan saban hari, saban masa tanpa cuai. Sepatutnya kita doa kepada Allah SWT. Minta kerahmatan, keselamatan. Apa dia kita doa kepada Allah SWT? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doa, bacaan doa. Kita minta Allah beri kita keselamatan. Hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kami ketenangan demi ketenangan ya Allah.
Kita minta Allah kesenangan. Itu sebab bacaan pada Al-Quran, tuan-tuan. Cuba cari ayatnya. Rabbana hab lana min haylan min amri rasyada. Ini surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kita minta pada Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa. Kekal dalam keimanan. Tak mudah terjatuh dalam kemaksiatan. Tak mudah bergelumang dengan dosa maksiat. Hari ini tuan-tuan sekalian, saya nak ingatkan diri saya. Terjebak dengan maksiat lagi mudah daripada buat kebaikan. Buat kebaikan payah. Tapi nak buat kejahatan mudah. Seorang-seorang boleh, ramai-ramai pun dapat lagi lesen ada. Buat kejahatan, buat keburukan, bukan mudah. Jiwa kita sakit. Nak datang ke masjid, berjemaah, zuhur, asar, maghrib. Bukan mudah, cabaran besar nanti. Tapi nak pergi kepada hala-hala tuju yang tak betul, nak berseronok santai, kalau salah, start motor, kalau motor, pergilah. Start kereta, kalau kereta ada, pergilah. 2-3 jam. Tapi nak ke masjid setengah jam, 1 jam, payah. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah berikan kami kehidupan yang tenang bahagia. Rasyada, cerdik, bijak cara berfikir kami. Kewarasan berfikir kerana iman dalam hati. Kuasa bertindakkan iman dalam badan. Kewarisan kita buat apa saja kan iman dan menyusul. Iman dalam hati jantung. Dia akan ingat kita. Kamu patut buat kebaikan, kejahatan. Kenapa buat jahat? Ada cepat-cepat taubat. Ini kita nak ada teguran daripada dalam kita sendiri. Kamu ni kenapa tak mengaji? Mengajilah. Hadir ke masjid. Kamu ni kenapa tak belajar? Belajarlah. Hadir ke surau. Kamu ni tengok orang buat baik. Kenapa tak buat? Buat sama. Terdorong buat kebaikan. Kita sonok. Jadi sebab itulah benda macam tuan-tuan, perkara yang kita nak kena tanamkan dalam hidup kita. Kenapa? Bertemu Allah nanti, satu perhimpunan yang hanya berasaskan bekal agama dan ilmu. Tulis balik tuan-tuan. Pertemuan di mana masyar, dia akan berlaku melainkan hanya kerana ada ilmu dan ada agama. Ilmu ada, agama ada, selesai. Rezeki itu besar untuk masuk ke jalan kebaikan. Satu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia sedang membawa buah tamarnya di tangan. Buah tamar, buah elok-elok. Dan dia baru dapat kawasan di kebunnya. Di jalanan. Ini cerita tu, saya nak kaitkan dengan cerita perhimpunan tadi. Sebab kita nak garis pandu kita pada jalan kebaikan. Kita dapat, mudah rezeki dapat kita. Abu Bakar bawa buah tamar yang baru daripada kebunnya, buah tamar elok. Jalanan, kita tengok ada fakir miskin. Sedang menanti. Menadah untuk dapatkan apa makanan yang orang nak beri. Abu Bakar, dia meluru pergi. Dia bagi satu-satu, dah ada mungkin beberapa orang. Disebut dalam hadis masakin, miskin-miskin. Mungkin 3 orang, 4, 5. Kalau jamak dalam bahasa Arab, jamak atas 3 lah. Plural tu atas 3 orang, baru plural. Barulah jamak baik. Maka bagi. Seorang-seorang. Sehinggalah sampai masa tak ada dah. Dia tak ada apa di tangan. Kosong. Nak balik ke rumah bersama untuk keluarga dia. Bayangkan. Nak balik rumah untuk keluarga anak dia. Jalan habis. Lalu, bila sampai ke rumah, tangan kosong, keluarga tahu yang dia pergi tadi, tengok buah tamar, dia patut baliklah. Takkan tak balik buah tamar yang masak ranum. Anak tanya, Mabika ya abi, apa yang berlaku pada ayahku, apa yang berlaku? Abu Bakar cerita bahawa aku telah lagi buah tamar tadi. Kata Abu Bakar, aku nak berhimpun dengan mereka itu. Tengok tuan-tuan. Aku nak berhimpun mereka itu di padang mahsyar. Mana orang-orang yang aku beri tadi, orang yang jadi baik-baik belaka insya-Allah, nak himpun dengan aku. Bersama mereka. Nak berhimpun dengan orang baik. Ini hadis tuan-tuan bagi saya lah. Cerita ni, bukan hadis, cerita ni. Bagi kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Dalam hidup kita ini, wajar kita mengambil pendekatan untuk mencari titik bahagia melalui orang-orang alim contohnya. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang alim, betul macam dia. Bersama dia contoh. Itu pun tak ada masalah. Kita belajar sesuatu yang kita boleh kenal iman agama pada orang berilmu. Minta berkumpul dengan dia di padang mahsyar. Allah maj'alni min zumratis salih. Jadikan aku berkumpul dengan orang saleh. Tak ada masalah, boleh. Pentingnya kita akan berhimpun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat mempunyai pelbagai nama dan sesuai dengan gelarannya. Nama pelbagai kiamat ni, Yaumul Mahsyar, Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Tanamul Khul, macam-macam nama. Kita dah baca sebelum ni. Antara ialah disebut sebagai Yaumul Jami'. Yaumul Jami'.
hari manusia berkumpul atau hari perhimpunan kepada manusia, hari perhimpunan kepada semua orang di atas bumi Allah SWT. Disebut Yaumul Jami', hari berhimpun. Bukan kita dan keluarga berhimpun, tapi semua manusia. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua berkumpul di hari mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita bila sebut hal ini, jangan kita ada prasangka lah. Sebaliknya kita kena kata apa? Kita kena kata kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Allah, himpunkan bersama orang-orang salih. Dengan kebaikan aku, Ya Allah. Dengan punya aku kelebihan kebaikan. Kita minta. Sebab itulah kita nak kita dalam keadaan di pada mahsyar nanti, bukan kelaran kita, kerana pangkat, tapi kerana amal kita masing-masing. Ini penting tuan-tuan. Di pada mahsyar nanti, Allah isytihar kepada kita, I'tuni bi'a'malikum wala ta'tuni bi'ansabikum. Ada hadis kursi Nabi sebut, di hari akhirat Allah akan panggil kita dengan katanya, I'tuni bi'a'malikum wala ta'tuni bi'ansabikum. Datanglah kamu menghadap aku dengan amal salah. Datang bawa amal salah. Datang bawa ilmu di dada. Datang bawa keimanan yang kental. Datang bawa iman yang kukuh rapi dengan amal saleh. Datang dengan amal saleh. Wala ta'tuni bi ansabikum. Jangan datang menghadap aku dengan keturunan. Tuhan, saya keturunan hebat masa bumi keluarga saya orang hebat belaka. Di kalangan raja-raja contohnya. Tak boleh buat keturunan. Ataupun Tuhan, saya orang kaya masa hidup, kekayaan saya taklah banyak sangat, tapi kayalah saya ni, harta benda tak pernah habis. Contohnya, anak saya tinggalkan harta macam-macam. No. Allah tak nak tengok harta kamu, bangsa kamu, warna kulit kamu, dan kemuliaan kamu. Nak tengok satu saja, amal kamu. Inna akramakum indallah atqakum. Amal kamulah penyelamat. Bermakna, di pada masyarakat kita berkumpul dengan siapa? Amal kita. Kita perlu amal kita, kita garap amal kita dari kita, dengan masuk amal kita akan jadi hujah. Jangan kita prasangka tuan-tuan. Amal kita sikit mana, sekecil mana pun, sekadar sediakan sebotol air contohnya. Contohlah. Kebetulan air ni air saya punya pagi tadi daripada tiga ni. Ya, air minuman sajalah. Tak persi mesti okey lah. Tapi tak berapa sedap lah air ni, tapi okey lah. Ya. Sekadar kita hulurkan makanan, minuman sebotol kepada orang lain. Bukan mahal sangat pun. RM2, RM1. Untuk orang minum, air kita beri. Amal kita akan berkumpul dengan kita balik. Sekadar sebotol air sekalipun. Bayang kita sedekah bukan sebotol air. Dengan ribuan ringgit, belasan ribu, mungkin jutaan. Kerana buat kebaikan dan kebajikan tentu. Tuan-tuan sekalian, air ini pun akan kumpul kita pada masyarakat. Kumpul macam mana? Pahalanya akan kumpul kita dengan keimanan, ketakwaan. Jadi sebab itulah, benda macam ni, kita nak kena sentiasa usahakan, mantapkan. Sebab hari perhimpunan nanti, hari di mana manusia akan berhimpun dengan amal masing-masing. Pada hari tersebut, tiada seorang manusia pun yang terlepas daripada berada dalam perhimpun ini, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Taghabun di atas. Kita dah baca tadi kan. Allahu Akbar. Pada ketika perhimpunan inilah, setiap manusia akan ditimbang, tengok, dinilai, dihisab serta didedahkannya. Hari perhimpunan itu akan jadikan kita macam mana? Ditimbang amal kita, dinilai takwa kita, dihisab semua perkara yang kita buat, baik dan buruk. Tak ada satu pun melainkan akan dibicara di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Sekian. Baik, buruk, kecil, besar, tuan-tuan. Habis cerita ini kita tak laku kan? Kenapa kita sombong? Masih bangga diri, masih act, kata orang Kelantan. Act tu maknanya orang Kelantan punya act di sombong, megah, takabur. Sedangkan وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yang kekal abadi adalah wajah Allah. Allah kekal. Yang lain tak kekal. Jadi ini antara prospek penting kita faham. Jangan sampai kita tenggelam urusan dunia kerana dunia. Dakwah sebut, urusan dunia cari sampai tak sembahyang. Masalah. Dunia raih tapi sampai ibadat diabaikan. Masalah. Kita nak dalam kita buat ibadat macam mana? Kerja ibadat, solat kita tak tunaikan. Ibadat kita bekerja, ibadat malam siang, tapi tak tinggalkan hubungan Allah Azza wa Jalla melalui solat, melalui sedekah, melalui derma. Yang penting kita buatkan. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Allah akan mengadili
Setiap satunya sama ada layak huni syurga ataupun dihumbakan neraka. Allah akan nilai kita atas amal kita sama kita layak ke syurga atau ke neraka. Siapa yang akan kira kan adil kita? Allah sendiri. Allah sendiri sebagai hakim. Patutnya jangan bimbang tuan-tuan. Sebenarnya orang beriman akan percaya yakin. Bila Allah jadi hakim, Allah tidak akan hakimi melainkan dengan keadilan yang mutlak. Bukan kezaliman. Sikit pun tak zalim. Walaysa bizallamil abid. Tidak pun engkau zalim hamba walaupun sikit oleh Allah. Atas apa urusan. Dan kita sekarang pun dalam hidup ini betapa banyak rezeki Allah kepada kita bentuk yang sesuai. Diradainya. Baik tuan-tuan sekalian. Perbuatan jahat selama ini yang disimpan rapi daripada penglihatan manusia sentiasa semasa hidup akan didahkan diaikan Allah SWT di hadapan semua makhluk dan disaksikan para malaikat. Kena ingat tuan-tuan ya. Kalau kita ada keaiban, dosa lah sebagainya di atas bumi Allah dan kita tak minta ampun, kita akan bawa dosa berkiamat lah. Dan di akhirat, dosa akan bebankan kita dengan dihumban kita dengan pelbagai benda. Dosa akan jadi macam makhluk kita. Ini peringatan. Sebab itulah kita dalam hidup ini, perbuatan yang baik, tenanglah dada kita. Yang tak tenang, jahat dan maksiat. Dan ia akan merencatkan hubungan dengan Tuhan, hubungan kemanusiaan. Alhamdulillah gagal, alhamdulillah pun gagal. Itu hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia pun gagal. Baik. Kita akan bagi sikit lagi. Sudah tutup pada pagi ini, dalam masa terbatas ini. Sungguh pun begitu, Allah berjanji tidak akan mengaibkan orang yang beriman. Allah di atas, dalam at-taghabun di atas. Sebelum tadi lah, kita baca balik nanti. Kita baca balik. Manusia sungguh tidak lekan daripada makhluk kesilapan dan dosa. Dan manusia tidak maksum. Ingat tuan-tuan ya, saya kena sejukkan balik, coolkan balik. Sebab benda ini kita penting. Manusia ini macam kita ada dosa kesilapan. Yang bercakap macam saya ada dosa. Sebab kita tak sunyi daripada buat silap. Itulah manusia. Cuma dosa kita ada yang besar, yang kecil. Ada orang yang buat dosa kecil memanjang hidupnya. Ada buat dosa besar sepanjang hidupnya. Dosa besar itu mainan bagi dia. Ada orang yang dosa besar takut nak buat, tapi kecil itu soalan mainan dia. Ini kita kena ingat. Kerana orang yang beriman, bila buat dosa, dia akan mohon ampun. Tak? Walaupun dia orang besar, orang kecil. Dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang akan berlaku? Allah akan muliakan dia. Key point yang saya nak bawa ialah, orang yang berdosa macam mana bila bertaubat, Allah akan hormati dan rahmatinya. Yang kita paling takut, kita buat dosa. Taubat pun tidak. Ini kita paling takut. Allah akan aibkan kita daripada masyarakat. Allah aibkan kita. Kamu dulu ada mata buta. Ada telinga tuli. Ada kaki tak boleh melangkah. Allah hina kita sebab kesalahan kita. Ini yang kita paling takut, tuan-tuan. Sebab bila Allah hina manusia pada masyarakat, hinaan yang begitu memuncak sekali. Harapan ke syurga tak ada, ke neraka ada lah. So, Allah hina. Quran pun sebut. Saya tak bawa ayat pada bagi, tapi Quran sebut pada kita, Allah akan hina. Ada ayat dalam Al-Quran Karim. Bila Allah hina manusia, tuan-tuan, tidak ada apa yang boleh menyanggah Allah kepada manusia ini. Semuanya benar belaka. Atau saya kira, ialah kita dalam keadaan kita dalam hidup ini, kita tak nak Allah hina, kerana kita daripada masyar adalah peluang menutup kita daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ini result kita bagi. Orang yang beriman, segera sedar dan insaf. Tengok. Dan kesilapannya dan kembali bertaubat, sedang mereka yang lalai akan sentiasa alpa dengan dosa yang dilakukannya. Ini titik biasa kita. Orang beriman buat salah, dia terus tetap sedar. Mohon ampun. Orang tak beriman ni, dia buat dosa, bagi dia ke satu benda yang seronok, santai, dia tak peduli. Hinalah dia depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, di mana kita berada, mari sama kita baik, kita baik. Terjemah yang, terus terakhir ni, oleh demikian, mereka yang beriman akan ditutupi segala kesalahan mereka, dimasuk ke dalam syurga. Bila Allah dah tutup kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, syurga menanti kita lah tuan-tuan. Begitulah hebat janji Allah kepada golongan orang beriman, justru mereka beroleh kemenangan besar di hari akhirat. Orang beriman akan menang dunia akhirat. Dunia menang pada sudut mungkin dia dengan orang jadi baik, hubungan mesra, orang tak seronok, orang tak ceroboh dia. Sebab dia baik.
Di pada masyarakat lagi baik, Allah akan beri syurga yang perpanjangan keadaannya. Kenapa? Ditutup salah dengan taubat. Sebab tu tuan-tuan, hukum taubat sampai kiamat wajib dan disegerakan. Bukan tangguh-tangguh. Wajib taubat, segerakan. Jangan tangguh-tangguh. Ini hukum dalam agama Islam. Sebaliknya, bagi golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah ditetapkan sebagai Allah sebut Al-Quran, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidin fiha wa bi'sal masir. Surah At-Taghabun ayat ke-10. Dengar elok. Orang tak beriman yang nasibnya buruk dan dia pula tak jaga dengan Allah punya hubungan, kejahatan banyak buat, dosanya banyak, tak buat kebaikan, tak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidin fiha wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur, dustakan ayat Allah, dustakan hukum hak Allah, dustakan nabi-nabi. Ayatina ni nabi, ayatina hukum hakam, ayatina ala cukup ayatin mereka. Kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka tu penghuni neraka, mereka tu ahli neraka, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, wa bi'sal masir, itu tempat yang paling buruk mereka kembali, itu neraka. Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan kuliah duha kita pada pagi ini, dah pukul 11, saya nak berhenti sekarang ni, beri masa ruang pada perkongsian yang kedua, dan saya pun tak sampai sejam sajalah pada pagi ini, minta maaf banyak. Kita sambung balik pada 19 bulan, hari kemudian kita ada kelas kot. InsyaAllah kita buat kelas live belum kita berkeluar mengundi. Yang penting daripada ayat ini hari ini, ataupun cerita pagi ini, kita cakap tentang kita kena ada controller yang mengawal kita supaya kita hidup dalam keimanan, dalam kebaikan dan tidak cecahkan diri kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kita tak dihina, tidak pandang tinggi, nak dipandang mulia oleh Allah pada hari perhimpunan, yang mana hari itu anak tak kenal bapa, bapa tak ibu, ibu tak anak kandung, dan abang tak adik, melainkan yang kenal Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara perbincangan kita pada pagi ini. Kita akan sambung nanti dalam tajuk mukmin dan kafir terpisah. Mukmin kafir terpisah bila? Bukan di bumi. Di bumi mungkin boleh semeja, boleh sembang kecang di kedai makan. Mukmin kafir boleh ke mana-mana bersama, tak ada masalah. Kawan dia kerja, laki sebelah kiri ada obsession, laki itu mukmin kafir, tak ada masalah nak keluar. Tapi pada masyar terpisah, berpisah antara mukmin kafir, tak akan rapat sama sekali. Ini kita paling takut. Dunia nampak tak ada masalah, akhirat something berlaku, Allah pisahkan mukmin dengan kufur, yang orang kafir pada Allah. Di mana kita tuan-tuan, kita harap moga-moga Allah kita masukkan dalam golongan yang beriman, tidak golongan kufur pada Allah, yang selamat, bukan golongan celaka, golongan bahagia, bukan golongan menderita. Walau itulah sekadar pertemuan saya dengan tuan-tuan pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang baik pada pagi yang penuh barakah ini, diberi Allah rezeki yang tenang, bahagia. Dan kita sambung balik perbincangan kita pada 2 minggu akan datang, 19 hari bulan 11, hari mengundi. Tapi saya ingat program kuliah kita teruskan. Belum kita keluar mengundi, insyaAllah. Amin. Rabbal alamin. Minta maaf pada hari ini kerana saya tak dapat buat pada secara lebih baik pada ini, pada pagi ini, kerana kebetulan pun di studio ataupun di TV3 sekarang, lepas live tadi. Dan kelengkapan macam itulah sekadarnya. Wallahualam, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua.